مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلوم في الدارين. والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعده. هنا توقفنا. نقرأ تحت حواشي في الهاشية تحت يعني الكتاب الصغير رأيتم تحت والأصل في الفرائض آيات الموارث. Asal pada faraid ini ayat-ayat mawaris. Qaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Asalnya makna benda ni ijma' jelas sangat. Wa yusikumullahu fi auladikum, wasiatkan Allah pada anak kamu, lidzakari mithlu hazzil unsayain. Wa akhbar, mana akhbar? Hadis, al-hadis atau al-khabar. Ka khabari ta'allamul fara'idha fa innahu min dinikum, belajarlah faraid, fa innahu min dinikum wa innahu nisful ilmi, sesungguhnya ia separuh pada ilmu, wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan sesungguhnya dia lah ilmu pertama dicabut pada umat kau. Kita sebut sudah minggu lepas. Okey, apa? Dalam riwayat lain kita sebut apa minggu lepas? Awwalu ma yunza'u min hadhihi ummah al-khusyuk. Yang pertama sekali diangkat daripada umat ini apa? Kekhusyukan. Sebab tadi kan yushiku an yadkhula ahadakum masjid jama'atin fala yara fiha ahadan khashian. Rasul sebut hampir tiba zaman salah seorang kamu ini dia masuk masjid jemaah, masjid orang solat berjemaah, dan dia tidak melihat seorang pun khusyuk. Kita hurai sudah masuk hadis ni. Kita sebut kalau kita faham khusyuk hati, kita boleh nampak, tak boleh nampak? Tak boleh nampak. Faham tak? Makna khusyuk ni apa? Makna mereka tak khusyuk kepada Allah, mereka tak takut pada Allah, tapi mereka khusyuk kepada apa? Kepada peraturan WHO. Faham tak? Sebab Allah sebut yushiku, hampir-hampir, an yadkhula ahadakum masjid jama'atin, salah seorang kamu masuk masjid solat berjemaah, masjid besar orang solat berjemaah, fala yara fiha ahadan khashian, dia tidak melihat apa? Seorang pun khusyuk. Jadi kita kata muskilah hadis, kalau khusyuk seperti kita faham dalam hati ini boleh kita nampak kah? Boleh nampak kah hati orang khusyuk tak khusyuk? Kita tak nampak. Kata kalau Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, kita bukan tahu hati dia khusyuk tak khusyuk. Tapi Rasul sebut fala tara ahadan, engkau tidak melihat seorang pun khusyuk. Mana apa? Khusyuk sini apa? Khusyuk zahir yang kita nampak, khusyuk perbuatannya. Nampak jelas perbuatannya, dia bukan khusyuk kepada Allah, bukan dia taat kepada Allah, bukan dia merendah diri kepada Allah, tapi dia merendah diri kepada WHO. Sebab khusyuk kepada Allah berarti khusyuk pada Allah berarti apa? Berarti mengikut sunnah Rasulullah. Solat berapat, semua berapat kan? Okey, semua berapat. Itu tanda khusyuk pada Allah. Mana khusyuk? Tunduk, kepatuhan, al-inqiyad wal khudu' wat tawadhu' wat tadallul. Khusyuk, ketundukan, inqiyad, kepatuhan, wat tadallul, merendah diri, wat tawadhu', semua ni lillah. Faham tu? Wa qumu lillahi qanitin, berikan untuk Allah. Okey, jadi Rasul sebut apa? Fala tara fiha ahadan
khashi'an. Sadaqa Rasulullah. Sebab tu Rasulullah sebut apa? La tara, engkau tidak melihat seorang pun khusyuk. Solat Jumaat, satu masjid tak ada seorang pun khusyuk. Rasul sebut kamu melihat, la tara fiha ahadan khashian, kamu tidak melihat seorang pun khusyuk. Daripada imamnya, makmumnya, semua tak khusyuk. Sebab apa? Imam pun bukan dia khusyuk pada Allah. Kalau khusyuk pada Allah, dia akan tunduk pada perintah Rasulullah. Sawu suhufakum wa'tadilu, sawu wa tarasu wa la takhtalifu, sawu sufufakum wa tarasu wa suddul khalal. Ini itu khusyuk kepada Allah. Khusyuk perkataan, khusyuk perbuatan. Tapi tak nak sudah. Tak tahu sekarang ustaz, tak pernah sekali ustaz solat berjarak. Tak tahu lah imam kata apa sekarang, masih lagi ke? Sekarang apa imam sebut waktu solat? Kita pun tak solat dah. Kita pun tak solat apa? Berjarak kita tak mahu itu. Sebab situ Rasul sebut la tara fiha ahadan khashian. Kau masuk masjid tak ada seorang berkhusyuk. Semua solat berpandam semua. Faham tu? Ini kan? Sebab bukan masuk dalam hati. Kalau masuk dalam hati kita tak nampak. Yushiku an yadkhula ahadakum masjid jama'atin fala yara fiha ahadan khashian. Hampir-hampir salah seorang kamu masuk masjid berjemaah, masjid besar. Masjid besar, masjid negeri, masjid daerah, semua besar masjid. La tara fiha khashian. Dia tak nampak seorang pun khusyuk. 1000 orang solat, satu orang pun tak khusyuk. Kalaulah khusyuk hati, kita tahu tak tahu? Kalau 1000 orang kita tahu tak khusyuk. Ini kita tahu tak khusyuk. Sebab semuanya solat berjarak. Sebab solat berjarak bukan tanda kekhusyukan kepada Allah, bukan tanda ketundukan kepada Allah. Faham ke? Khusyukan kepada apa? Itu kekhusyukan, ketundukan kepada WHO. Jelas tak? Rasulullah, surah Rasulullah. La tara, Rasul, kamu tidak melihat. Okey. Sebab tu kalau orang terkata hadis ni maksudnya hati. Kalau 1000 orang solat, kita tahu ke hati 1000 orang? Tapi Rasul la tara fiha ahadan khashian. Dia tidak melihat walaupun seorang pun khusyuk. Satu masjid semua tak ikut sunnah Rasulullah. Semua lempar sunnah Rasulullah. Semua belakangkan sunnah Rasulullah. Semua rasa sunnah Rasulullah remeh saja. Tak ada apa tu. Bukan masalah apa, juga sunat saja apa. Tak ada masalah apa, itu sunat saja tu. Kita kata bukan masalah sunat wajibnya, tapi masalah apa? Masalah syariatnya kita sebut. Masalah syariatnya sebab Allah sebut am lahum syuraka asyra'u lahum minad din ma lam ya'zan billah. Adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mensyariatkan pada agama sesuatu yang Allah tak izinkan? Ini sunat kan? Bukan masalah juga kan? Bukan masalah sunat wajibnya, bukan kita bicara masalah tu. Kita masalah syariatnya. Sebab tu Ustaz sebut dulu waktu Mustafa Kamal Atatürk dia ubah azan ke dalam apa? Ke dalam bahasa Turki. Azan mazhab kita sunat ke wajib? Sunat. Tak azan pun sah salat. Tetapi mengapa ulama engkar perbuatan dia? Semua ulama bangun. Okey. Ulama hukum dia ni terkeluar sebagai Islam. Sebab apa? Sebab dia menukar syariat. Bukan sunat wajibnya azan tu, tapi syariat azan telah diubah bentuknya daripada bahasa Arab kepada bahasa Turki. Sama lah solat tahajud sunat. Okey, solat tahajud sunat, tapi kita pandai-pandai ya. Oleh kerana sekarang sejuk ya, kita buat tahajud selepas zuhur lah. Panas sikit. Memang solat tahajud sunat, tapi kau ubah bentuk dia mengapa? Faham tak? Sebab tu am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Adakah mereka sekutu-sekutu mensyariatkan pada agama? Syariat ni sunat, wajib, faham tak? Harus, semua tu syariat. Boleh? Okey, masuk balik. Sebab tu dua ilmu diangkat. Pertama ilmu khusyuk, satu ilmu faraid. Mana ilmu muamalat kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, ilmu khusyuk. Sebab tu Rasulullah sebut satu masjid kita tak tengok seorang pun khusyuk. Satu masjid berapa jemaah ada? 500 orang. Tak ada seorang pun khusyuk. Kalau dengan hati, bolehkah kita nampak hati setiap seorang? Kalau khusyuk hati, bolehkah kita nampak? Tak boleh. Sebab dia la tara fiha ahadan la yara fiha khashian. Dia tak tengok seorang pun khusyuk, tak nampak seorang pun khusyuk. Semuanya apa? Semuanya khusyuk pada WHO. Boleh? Okey.
Wa akhbaruka khabari ta'allamul fara'id wa ilmul fara'id. Wa ilmul fara'id. Sungguh ilmu fara'id ini yahtaju, berhajat, ila salasati ulumin, kepada 3 ilmu. Kepada 3 ilmu. Okey. Ilmul ansab, ilmu tentang nasab. Ini zawil arham. Ini apa nasab. Ini hubungan dia hubungan qarabah. Ini hubungan zawil arham. Ada beza tak beza pak cik sebelah ibu kita dengan pak cik sebelah bapa kita? Ada beza tak ada beza? Apa bezanya? Pak cik sebelah bapa apa? Nasab, kerabat. Pak cik sebelah ibu zawil arham. Dia tahu nasab. Dia tahu ilmu nasab ni. Okey. Okey. Kedua ilmu hisab dan ilmu hisab. Ilmu hisab. Gandaan sepunya terdekat bagi 3 dan 4 berapa? Gandaan sepunya yang terdekat bagi 3 dan 4 berapa? 12. Gandaan sepunya yang terdekat bagi 4 dan 8 16 masuk ke 4. Okey, 16. Gandaan sepunya terdekat, okey, bagi 6 dan 2. Gandaan terdekat bagi 6 dan 2 berapa? Bukan 6, bukan 6 lah, 12 jauh lagi. Okey. Jadi habis jangan habis dia. Bisa biasa nadim nadrusul riyadiyat. Ilmu sebab tu saya kata matematik ni orang tak sebut apa? Matematik sebut apa? Ar-riyadiyat. Riyadiyat bukan apa? Riyadah. Mana riyadah? Bersukan. Main bola. Kuratul qadam, main bola riyadah. Jogging riyadah, main boxing riyadah. Main apa lagi? Bola tampar riyadah. Tapi mengapa matematik riyadah juga? Ini bola riyadah badan. Sebab tu mana Ayub? Ayub masuk sini dulu berat 3 tan. Sekarang 15 tan dia tinggal. Sebab dia riyadah. Riyadah. Tapi mengapa? Okey. Matematik sebut riyadah. Sebab dia apa? Dia latih otak. Dia apa? Dia bagi training otak. Itu riyadiyat. Kemudian apa? Wa ilmul fatwa, dan ilmu fatwa. Okey, sebab di sini, sebab tu kalau setengah ulama tarikh ilmu apa? Dia kata kalau setengah ulama kalau nak tulis tak tulis apa? Nanti kita balik pada insya-Allah nanti untuk kitab khusus kita belajar di sini. Yang orang luar tak boleh masuk campur. Yang orang luar tak boleh masuk campur, kita akan baca apa? Kitab apa? Kitab apa? Sibtil Mardini Syarah Rahabiyah. Kita akan baca kitab apa? Sibtil Mardini Syarah Rahabi, Syarah Matan Rahabiyah. Nanti kita jumpa. Ilmun biqawaidin, ilmu apa? Biqawaidin hisabiyatin wa fiqhiyatin apa? Yu'rafu biha nasibu kulli dhi haqqin haqqahu. Nanti ilmun, satu ilmu biqawaid fiqhiyah, dengan kaedah-kaedah fikih. Ini kaedah fikih ada apa? Kalau ada ini terhijab ini, ada ini terhijab ini. Ini hijab hirman, ini hijab nuqsan, ada ini. Okey, ini apa? Ini as-sabah. Ini as-sabah ada ini pendapat tu pendapat juga. Ilmu ini qawaid fiqh mana? Qawaid fiqhiyah bil farid. Okey, al-ilmu biqawaid fiqhiyatin satu. Kalau kita mahir ilmu ni saja, okey. Ada ibu, nenek terhalang. Ada bapa, saudara lelaki, saudara semua terhalang. Ada anak lelaki, saudara terhalang. Ada datuk, pakcik terhalang. Okey. Ada datuk, ada saudara lelaki, sama-sama kuat. Ini kaedah dia. Kalau kita tahu kaedah ni semua, ada ini terhalang, ada ini terhalang. Okey, hijab dengan apa? Satu tiga asabah. Ada ini terdapat juga. Okey. Al-ilmu biqawaidin fiqhiyatin fikih. Itu tak memadai. Sebab dia satu lagi. Hisabiyatin, hisab. Matematik. Ilmu pasir. Apa sir? Ilmu biqawaidin fiqhiyatin, satu ilmu tentang kaedah fiqhiyah.
Bukan kaedah fikih yang macam kita. Maksudnya kaedah fikih yang berkaitan dengan ilmu faraid. Al-ilmu biqawaid fiqh dengan berapa kaedah fikih mana allati tata'allaq bil faraid, berkaitan faraid. Hisabiyatin, juga dia bersifat hisabiyah, pengiraan. Makna dalam otak kita, okey, darab apa? Darab 1 sampai 8 tu. Darab 1 sampai 8 dalam kepala. Sebab apa? Sebab paling besar 1/8, paling ni 1/8. Al-ilmu, satu ilmu biqawaid fiqhiyatin hisabiyatin yu'rafu biha, diketahui dengannya nasibu kulli dhi haqqin haqqahu, kadar nasib hak setiap yang berhak, kadar yang dia dapat. Okey. Apa? Sebab lagi. Wa mawdu'uhu, dan mawdu'nya, perbahasannya tentang apa? Wa mawdu'u at-tarikat, harta peninggalan. Okey. Okey. Wa ghayatuhu, dan tujuan dia apa, matlamat dia, tujuan dia ma'rifatu, mengetahui, ma yukhassu, apa yang dikhususkan, kulli dhi haqqin, bagi setiap yang berhak, minat tarikati, daripada harta peninggalan. Sebab tu ilmu ni apa? Sahabat pun Rasul sebut apa? Siapa yang paling hebat? Rasul sebut afradukum Zaid bin Sabit, a'lamu ummati bil halal wa haram, wa aminu hadhihi al ummah Abu Jarrah, wa aqra'ukum li kitabillah, yalah, aqra'ukum li kitabillah. Siapa yang paling mahir kitab Allah? Ubay bin Ka'ab. Ini nama sahabat. Keistimewaan mereka ni. Aqra'ukum li kitabillah Ubay bin Ka'ab, wa aminu hadhihi al ummah, kepercayaan umat ini Abu Ubaidah al-Jarrah. Sebab Sayyidina Umar kata, "Lau kana Aba Ubaidah hayyan lawallaitu." Kalaulah Abu Ubaidah al-Jarrah masih hidup, nescaya aku lantik dia jadi khalifah. Sebab Rasulullah sebut dialah orang kepercayaan umat ni. Okey. Yang paling alim halal haram siapa? Mu'adz bin Jabal. Sebab tu pernah seorang sahabat kita, dia datang cerita kepada ustaz. Dia kata, "Ustaz, aku mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata mimpi dengan dua tiga orang kawan. Jadi dia kata Rasulullah bawa kami berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, suruh kami ikut Mu'adz bin Jabal. Apa tafsir Ustaz? Ada seorang saudara kita, aku bermimpi berjumpa, ingat tak? Sebab tu saya kata bermimpi saja haram kita reka-reka. Sebab Allah sebut man tahallama walam yahlu kullifa an yaquda baina sya'irataini. Man tahallama, siapa mengatakan dia bermimpi, walam yahlum, sedangkan dia tak bermimpi pun. Ini mimpi biasa ya, sedangkan tak mimpi pun. Kullifa, diberatkan dia azab dia, an yaquda baina sya'iratain, ambil 2 biji barli. Nampak, kita tengok ke biji barli putih-putih tu, suruh ikat. Mana azab dia tu? Makna dia buat mengapa? Balasan dia apa? Kama tadinu tudahan. Sebab apa? Dia mereka-reka benda yang apa? Yang benda tiada. Buatlah. Kau ikat tu. Dia azab tu. Makna kullifa, Rasul disuruh kau buat begitu. Azab nanti. Makna sebab tu ulama sebut apa? Kalau kita tak bermimpi, kita kata bermimpi, biarpun main-main ya, termasuk dosa besar. Kalau kita bohong waktu jaga, dosa juga, tapi tak besar kita bohong waktu kita tidur. Sebab apa? Sebab kita tidur itu bukan lagi apa? Makna kita sengaja mereka-reka. Sebab itu besar lagi. Sebab waktu itu roh kita semua dalam genggaman Allah. Faham tak? Semua memang di sini genggaman Allah, tapi sini kita ada usaha kita. Tapi tidur ada tak? Tak ada. Sebab tu orang tidur mukallaf tak mukallaf? Tak diberatkan hukum syarab. Sebab tu orang tertidur, terjatuh kena orang mati, kena qisas tak? Tak. Sebab dia tidur. Jadi
apatah lagi mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Man kazzaba alaihi muta'ammidan yalah falyatabawwa'u maq'adahu min-nar, maka ambillah tempatnya dalam neraka. Jadi dia kata, apa maksud Ustaz? Aku mimpi Rasulullah SAW dengan 2-3 kawanku. Jadi Rasulullah suruh apa? Bawa aku suruh ikut. Nah, kamu pergi kalau Mu'adz bin Jabal. Apa tu? Makna kamu belajarlah ilmu fiqh ini, ilmu halal dan haram. Sebab a'lamu ummati bil halal haram siapa? Mu'adz bin Jabal. Kamu belajarlah. Apa? Sebab apa? A'lamu ummati bil halal haram man huwa? Mu'adz bin Jabal. Okey. Jadi sini Jadi sini saya kena banyak ni apa? Sebab ni ini matan terlampau ringkas sangat. Okey, sebab dia kata apa hikmah sebenarnya Allah syariat faraid ni? Apa hikmah dia? Sebab ini fitrah manusia. Ini Allah apa? Allah raikan fitrah manusia. Allah tak jadikan harta yang kita tinggalkan selepas kamu mati, semua harta kamu balik kepada umat Islam. Semua masuk Baitul Mal. Tak. Allah nak syaratkan begitu boleh. Selepas siapa-siapa kita mati semua, harta dia mesti kembalikan kepada umat Islam yang lain. Maka kembalikan kepada Baitul Mal, milik semua umat Islam. Allah buat itu boleh. Tapi tak. Allah jadikan hak milik anak-anak kita sebab apa? Sebab apa? Ini fitrah manusia. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyina lin-nasi hubbus syahawat. Diindahkan manusia itu hubbus syahawat minan nisa', perempuan-perempuan dan banin, anak-anak. Fitrah kita sayang dengan anak-anak. Sebab macam pernah Ustaz cerita dengan kamu dulu. Suatu Ustaz buat tesis tesis untuk degree Ustaz. Sebab kena buat tesis tu. Tesis Ustaz tu tajuk apa? Tajuk dia qira'atu hafdh asim wa atharuhu fil fi taqin nahwi. Bacaan Hafs bin Asim dan kesannya dalam pengkaedahan nahwu. Dalam pengkaedahan nahwu. Sebab kadang-kadang berbeza bacaan kan. Cara qiraat as-sirat, az-zirat. Kadang-kadang ada setengah baca rafu', kadang-kadang baca nasab. Kita Ibn Hisham sebut gitu kan. Jadi tapi dia ni orang Syiah. Syiah nama dia Sa'id Jasim Az-Zubaidi. Jadi Ustaz pergi rumah dia, bincang dengan dia. Dia cerita Ustaz, dia kata aku sebenarnya Muhammad bilangnya, aku bukan suka di Jordan ni. Aku bukan suka Jordan. Kalau kau lah bersama kami di Iraq Muhammad, kau tengok macam mana suasana ilmu di sana. Jadi bercakap, kalau begitu mengapa kau datang Jordan kalau kau tak terseronok sini? Di Iraq lah kau. Mengapa kau datang Jordan? Dia kata, Muhammad, aku nak cakap engkau kan, satu hari kau faham, jika kita Muhammad, kita sanggup tak berselipar. Kita sanggup tak berselipar cakap. Tapi kita tak sampai hati tengok anak kita pakai kasut koyak. Bukan tak pakai kasut, pakai kasut. Tapi kasutnya koyak. Kita tak sampai hati. Kita biarlah tak berselipar. Betul tak betul? Dia kata nanti kau jadi bapa, nanti kau faham aku sebut ni. Dia kata kau jadi bapa, nanti kau faham. Dia kata Muhammad, nahnu natahammal an namshi hafiyan, walakin la natahammal an nara al-kharqa fi ahdiyati abna'ina. Nahnu natahammal, kita mampu. An namshi hafiyan, kita mampu untuk berjalan tak berselipar. Kaki ayam. Walakin la natahammal an nara abna'ana, anna ahdiyati abna'ina khirqatan saghira faqat. Tak sampai hati kita nak tengok anak kita pakai kasut tu koyak. Tak sampai hati kita nak tengok. Itu sebab apa? Teruk sangat waktu tu kan, Iraq kena sekatan ekonomi kan. Itu sebab tu saja Muhammad. Sebab tu saja. Okey. Kemudian apa? Cuba tengok apa hikmah dia. Kalau kita tinggalkan harta pada anak kita ni, dia apa? Dia akan jaga seolah kita ni, hubungan kita dengan anak kita berterusan. Kalaulah anak kita ni wala'iyadzubillah lah, jenis apa? Tak berdoa pada bapa dia, wala'iyadzubillah lah, bukan anak dia, contoh lah. Tapi sekolahnya dia masuk kebun, inilah arwah datuk kau tanam untuk kita dulu. Bagus kita je Fatihah lah hadiah pada dia. Bagus lah ayat,
Banyak Ustaz tanam tepi sungai tu. Pokok apa tu? Mangga, rambutan. Ustaz tak tahu sempat Ustaz makan tu tidak tu. Semua Ustaz tanam bukan kahwin tu, biji semua tu. Semua ada tu Mangga, rambutan semua tu ya. Tepi sungai tu. Nanti kalau naik, kalau kamu sempat hadiah Ustaz Nazri. Ya, kalau makan tu. Berpuluh pokok Ustaz tanam tu ya. Semua biji tu. Tak tahu sempat tak sempat tu. Ingat tu kalau makan buah nanti ingat tu ingat. Dia tak jadi kita apa? Kadang-kadang kita pergi kan. Kena musim durian. Sebab tu orang kampung kan kalau musim durian apa? Kalau musim durian keluar dia apa? Dia bawa beras buat nasi pulut, susu untuk makan durian kan. Kemudian apa? Baca Fatihah, buat Yasin dulu. Untuk apa? Untuk arwah-arwah yang tanam pokok durian tu. Jadi itu kita tinggalkan ini arwah bapak kau dulu ini. Jangan ya. Kadang-kadang apa? Bahkan rumah kita pun kau jangan sembarangan bilik ni. Dulu atuk kau dulu. Bilik ni adalah tahajud. Tempat tahajud. Jangan kau sembarang-sembarang, jangan kau pasang lagu tehena ya. Kau tahu tak bilik ni dulu waktu atuk kau dulu Quran saya ni. Inilah tempat dia tahajud. Kau ni sembarang saja. Jadi sekarang dia ada ingatan pada kita. Okey, perkara-perkara yang disempurnakan sebelum kita boleh ni. Ini tulis ya. Sebab tu saya kata sediakan satu buku kosong. Aywa. Kaifa hadha ana nasitu an uzakkirkum ma yadha fi al-lawh huna wahida. ضع له واحدة هنا أعتقد موجود لا أو هذا اللوحة بقى يكفي هذا يلا يكفي هذا بعد هذا لا هذا هذه اللوحة أضع هنا مو مشكلة. Okey, apa perlu kita sempurnakan? Pertama, tengok hutang-hutang. Kalau bahasa istilah kita apa? Ad-duyun. Sebab tu saya kata fiqh ni lebih sedap kita ajar dalam bahasa bahasa Arab. Sebab ustaz nak terjemah kadang-kadang. Okey, apa beza ainul mal dengan zimmah? Ain apa ain? Okey, pertama yang perlu disediakan, sebelum dibahagi atau faraid, pertama perlu lunaskan apa? Pertama apa? Ad-duyun al-muta'alliqatu bi'ainil mal. Hutang-hutang yang berkaitan dengan ain. Harta tu sendiri. Bukan zimmah. Ain. Kita tahu ain tu benda. Ini perlu diselesaikan dulu. Al-dain, hutang-hutang yang berkaitan dengan harta tu sendiri. Contoh apa? Contoh apa ini? Ain. Seperti gadaian. Gadaian ain ke zimmah? Ain ke zimmah gadaian? Ain. Ustaz hutang Zaid. Ustaz hutang Zaid 5,000. Ustaz gadaikan apa? Ustaz gadaikan 1 ekar tanah. Jadi tanah ni kita bagi apa? Ain. Di bawah pegangan Zaid. Ustaz mati, bolehkah difaridkan tanah ni? Tak boleh. Zaid mesti dapatkan hak dia 5,000. Dia jual tanah ni 50,000. Dia ambil 5,000, 45,000 dia bagikan balik. Faham tak? Sebab tu kita rohan pun, gadaian pun bukan ramai orang faham. Tapi orang tua dulu. Gadaian ni orang sebut. Apa tarif dia? Ja'lu ainin wasiqatan lidainin. Kita menjadikan sesuatu ain, harta itu wasiqah, jaminan kepada hutang. Ustaz hutang Zaid 5,000. Jadi ustaz gadaikan tanah ustaz 1 ekar Zaid. Tanah ustaz ada sawit contohnya. Jadi hasil sawit ni milik siapa? Milik ustaz. Orang tua-tua kita, moga-moga Allah maafkan mereka. Moga-moga Allah maafkan mereka. Dia gadai sawah, dia gadai tanah, dia hutang contoh 10,000. Dia gadaikan tanah 3 ekar. Jadi yang bagi hutang tadi kita buat adain.
Orang bagi hutang tadi, dia ambil tanah tadi, dia usahakan hasilnya semua dia ambil. Sehinggalah itu apa? Dia boleh tebus balik. Kadang tak boleh tebus, kira milik ku sudah. Halal tak halal? Haram. Haram. Makan harta secara batil. Sebab gadaian ni apa? Dia hanyalah jaminan bahawa apa? Hutang kita akan dibayar. Berapa banyak dulu jadi begitu? Tak belajar kan fikah apa muamalat kan? Nah, tanah tu orang gadai pada aku tu. Jadi tak tahu durian yang aku ambil semua ambil. Hukumnya haram. Termasuk riba. Kullu qardin jarra manfaat riba. Dia hanya apa? Sekadar apa? Sekadar memegang atau bukan amanah. Dia apa? Dia pegang tu sebagai jaminan. Harta dia apa? Apa pun dia matikan apa? Harta aku tak hilang. Jelas tu? Dulu kalau orang dulu begitu. Elias begitu kan? Oh ya. Dia gadai tanah. Nah, selagi mana tak boleh tebus, selagi tu diusahakan. Sawah diusahakan, tiap-tiap tahun dia ambil hasilnya. Kebun dia usahakan, tiap tahun ambil hasilnya. 20 tahun boleh tebus, 20 tahun dia makan hasilnya. Hukumnya haram. Tak boleh. Sebab dia hanya pegang itu sebagai jaminan. Untuk apa? Dia meninggal atau apa berlaku apa? Dia harta dia apa? Tetap dapat balik. Satu. Yang kedua apa? Kos pengurusan mayat sekiranya memerlukan kos. Contoh tukang gali tak ada, dia minta upah kena bayar daripada harta pusaka tadi. Pertama tadi apa? Hutang yang berkaitan dengan apa? Dengan ain seperti rahan. Boleh. Kemudian apa? Kos dipanggil mu'anut tajhil mayyit. Nanti kita sebut itu semua, nanti kita akan jumpa dalam apa? Kita akan jumpa dalam Asyarah Rahabiyah. Kos pengurusan jenazah. Kalau tak ada orang derma semua tu kan? Okey, tak ada khairat kematian semua. Tukang gali berapa? 500. Tapi gali panjang ni saja. Okey. Sebab tu. Nah, gali kubur panjang ni saja tu. Banyak pula. Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga barulah ad-duyunu mutal bizimmah. Ad-duyunu al-muta'alliqah bizimmah. Hutang-hutang yang berkaitan dengan tanggungjawab kita. Bukan dengan ain. Rohan dengan apa? Ain. Faham tak? Rohan dengan ain. Sebab apa? Hutang ustaz dia pegang apa? Zaid pegang tanah ustaz. Dia tu ain. Tapi contoh ustaz hutang Zaid 5,000. Makna kena itu bagi zimah, tanggungjawab. Duit dia 5,000 habis sudah ustaz guna. Tapi apa? Tanggungjawab ustaz bayar. Mana zimah ni tanggungjawab. Okey. Makna hutang apa? Begitu juga zakat. Contohnya sebelum dia mati tak sempat keluar zakat. Sebelum dia meninggal tak sempat pergi haji. Mampu pergi haji, tak sempat pergi haji. Keluarkan kos badal haji. Berapa kos dia? Buat badal haji untuk dia. Okey. Berapa? 5,000. 5,000 keluarkan untuk badal haji. Sebab apa? Ini hutang dengan Allah. Okey, aufullah fallahu aqbil qada. Zakat, haji belum bayar lagi. Okey, hutang. Dan juga hutang manusia. Okey, sebab setengah kita mana dulu? Kita dahulukan hutang manusia ke hutang zakat dulu? Okey, tengah kita tak. Dia kata okey, hutang manusia ke hutang dengan Allah dulu? Okey. Setengah lama kita tak hutang dengan Allah dulu. Sebab apa? Sebab dia kata aufullah fallahu aqbil bil wafa. Allah kena segera dulu. Tengah kata hutang manusia dulu. Sebab apa? Sebab al-ilaqatu mar rabbi mabniyan alal ba alal musamaha. Hubungan kita dengan Allah ni terbina atas dasar apa? Atas kemaafan. Hubungan manusia ini mabniyan alal mukhasamah, permusuhan. Sebab manusia Allah Maha Pemaaf. Sedangkan manusia ni apa? Tak. Dia tuntut hak dia. Tapi setengah ulama tak. Dia kata sebab Rasulullah sebut zahir Rasulullah uqdullah fallahu haqqu bil wafa. Allah lah paling berhak kamu tunaikan. Jelas tu ya? Tapi kalau haji dengan hutang mana dulu? Hutang dulu. Mimba diwasiyusa biha au daini. Lebih tadi baru haji. Tapi zakat ni macam zakat. Sebab zakat apa? Zakat juga hak manusia, hak Allah. Faham tu?
Tu. Mana dulu? Hutang ke zakat dulu? Okey, hutang ke zakat dulu? Setengah kita zakat dulu. Sebab zakat hak Allah. Muktamad mazhab kita zakat dulu. Sebab zakat hak Allah dengan hak manusia. Hutang ni hak manusia. Okey. Kemudian yang keempat apa? Keempat barulah wasiat. Keempat barulah wasiat. Kami silakan. Sabonus? Oi, dakhala? Okey. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum solat? Salam pertama buka tapak kanan, salam kedua buka tapak tangan kiri. Macam selalu tengok tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum dia? Hukum dia bid'ah. Itu benda yang tak sah, tak sabit. Bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Dia ada bid'ah. Sebab dia sudah letakkan jari. Assalamualaikum. Jari kita semua waktu biasa salam, semua jari kita menghadap ke arah kiblat. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Di bid'ah apa? Bid'ah makruhah. Sebab apa? Letak begini hukum dia sunnah. Dia faham ke? Okey, jadi kita sebut bid'ah makruhah. Bid'ah yang dibenci. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah gadai emas di kedai? Tengok ni soalan dia tentang gadaian ni. Ni kamu jawab. 2 bulan kita belajar bab rohad saja. Bagus, mainlah kamu. Sebab waktu budak-budak saya main. Besar-besar pun kalau main itu dah tu. Tak main-mainlah. Dan nanti besar-besar pun kembali main-mainlah. Okey, tengok ni soalan. Yalah. Man yujib ada. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah gadai emas di kedai atau syarikat gadaian? Di kedai. Okey. 5,000 bayar 5,000 juga. Tetapi minta upah tolong jaga. Boleh tak boleh? Sebab apa? Sebab yadul dhamani yadul mana? Pegangan dhaman dan pegangan apa? Amanah. Pegang. Jadi hukumnya sini. Boleh tak Ustaz minta upah jaga? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bukan dia manfaat pegang gadaian tadi bukan balik kepada yang menggadai. Menggadai dia telah dapat manfaat dia. Apa manfaat dia? Okey, Ustaz hutang Abidi 5,000. Ustaz telah dapat manfaat dia. Manfaat sebagai hutang 5,000. Sekarang Abidi minta Ustaz gadai kereta. Ustaz pun gadai. Gadai kita pada dia. Pegang. Okey. Jadi tiba-tiba sekarang manfaat dia apa? Manfaat kereta itu mana dia pegang sebagai jaminan. Ja'lul mali wasiqatan li dainin. Faham tak? Menjadikan harta sebagai jaminan pada hutang. Jadi sekarang tiba-tiba okey Ustaznya bulan 10 kau bayar kan? Kau hutang bulan 1, bulan 10 bayar 10 bulan. Jadi aku cas kau parking kereta kau di garaj rumah aku ni sebulan 100. 10 bulan 1,000. Ini cas simpan ya. Cas apa? Cas parking di rumahku. Halal tak halal? Haram. Sebab apa? Yadul dhaman yadul amanati. Dia simpan sebab untuk kepentingan kau, bukan untuk bayar Ustaz. Sebab dia untuk kepentingan kau. Untuk kemaslahatan dia. Dia ambil pegang untuk kesalahan dia jaga. Jadi dia tak boleh minta pada Ustaz sebab macam saya lihat tanah tadi. Ustaz mati, duit 5,000 tak hilang sebab dia boleh jual balik. Kemudian ambil hak dia 5,000, 4,5,000 balik pada waris. Jelas tu? Sebab tu ini sekarang itu apa? Ar-rahnu macam-macam lah. Tapi tak ada ini rahnu Islam. Manalah tu? Kalau kau kena bayar upah simpan, itu bukan rahnu Islam. Rahan ni dia mana ada upah simpan situ? Upah aku jaga ya, aku bagi hutang tapi upah. Sebab Rasulullah tak prinsip mudah saja.
kullu qardin jarrabatan fari riba. Tiap kita bagi hutang tiba riba manfaat. Abi ni bagi hutang 5,000. Dia ustaz gadai kereta pada dia, dapat lagi 1,000. Ini 1,000 bukan lebih hutangnya, tapi tak. Ini apa? Upah, bukan bayaran parking kereta dia. Faham tu? Okay, jelasnya? Tu. Sebab tu sekarang ni mengapa? Kadang-kadang ekonomi ni, ekonomi Islam apa? Diislamkan, tetapi tetap bentuk dia sekular. Faham tak? Faham tak? Dia tetap sekular, tetapi diserbankan, diubahkan itu saja. Faham tak? Tetapi faham tak? Dia tetap sistem apa? Sistem bukan sekular, sistem kapitalis. Ekonomi sekarang bohonglah. Ekonomi bank Islam ke bank patuh syariat, mana ada tu? Tak ada lah tu. Patuh syariat ke tak ada. Sistem ekonomi kita tetap sistem kapitalis. Cuma sekarang apa? Setengahnya istilah apa? Dijubahkan dia dan diserbankan dia. Jadi al-qardul hasan, tapi riba juga. Al-bai'u bis-samanil ajil, apa? Macam tak istilah tu, al-murabahah, apa? Al-wadi'ah. Okey. Sebab saya kata itu. Ustaz ingat kata-kata apa? Sa'id al-Abuti. Dia kata, sayati zamanun lam yabqa ahadun wa huwa akil riba. Akan datang satu detik, satu masa, tidak ada seorang pun melainkan dia akan terlibat dengan riba. Fa ilm yakulhu, kalau dia tak makan riba, asabahu min ghubarihi, tetap dia terkena debu-debunya. Jadi apa tengok logik apa asyahid Said al-Buti dia kata apa? Mudah saja. Allah sebut semua kita terlibat riba. Tiba-tiba datang bank ni, bank Islam Jordan, dia kata apa? Kami tak ada riba. Kalau dia kata dia tak ada riba, kita benarkan kata-kata dia, kita dustakan kata-kata Rasulullah. Sekarang dua pilihan saja. Rasulullah sebut akan datang akhir zaman nanti tidak ada seorang pun melainkan dia terlibat dengan riba. Jadi tiba-tiba sistem kewangan kita, kami tak terlibat dengan riba, kami patuh syariah. Sedangkan Rasulullah sebut semua terlibat dengan riba. Kita nak benarkan kata-kata siapa? Boleh faham maksud dia ni? Ada yang begitu. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya tentang solat Jumaat. Kenapa kalau ada doa selepas Jumaat tidak? Okey. Kenapa kalau ada doa selepas khutbah sebelum solat dan okey. Okey, ingat ya? Muktamad mazhab kita tidak disunatkan akad tangan sewaktu berdoa waktu khutbah. Faham tak? Tidak disunatkan akad tangan waktu khutbah, doa khutbah. Allahumma ansuril Islam. Imam tak angkat tangan, makmum tak angkat tangan. Imam, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil syirkal musyrikin a'da'akad din. Allahumma wahhidil juyushal muslimin. Allahumma ansuril juyushal muslimin. Allahumma ansurhum. Allahumma shfi mardahum. Bukan begitu. Tak angkat tangan. Makmum tak angkat tangan. Cuma sekena khilaf, adakah disunatkan makmum amin? Faham tak? Okey. Muktamad makmum juga tak disunatkan amin. Sebab apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Dibacakan Quran, tengok ulama tafsirkan, dibaca Quran dalam khutbah. Mana khutbah tadi? Fastami'u wa ansitu, kamu dengar dan kamu diam. Nantilah bab khutbah Jumaat ni kita masuk. Okey, adakah khatib selawat pada Nabi? Kita perlu selawat. Sedangkan Rasul sebut apa? Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita dituntut Allahumma salli ala Muhammad? Okey, sebab sini ada dua pertentangan. Tuntutan khutbah kita diam, kita ada dengar. Kemudian tuntutan dengan selawat, Rasulullah sebut apa? Al-bakhilu man idza dzukira ismi indahu man dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang bakhil, apabila disebut nama aku, dia tak solat pada aku. Ada dua pertentangan. Faham tak? Jadi adakah dengan khutbah ini umum semua sekali? Kecuali apa? Umum semua sekali, termasuklah amin solat, apa selawat pada Nabi, ataupun selawat Nabi ini umum semua sekali, termasuk dalam khutbah tadi. Faham tak? Jadi yang mana umum? Selawat pada Nabi umum, ataupun makna berselawat pada Nabi waktu disebut namanya umum, ataupun apa? Berdiam waktu khutbah Jumaat umum. Faham tak? Boleh tu. Ini bab am dan khaf. Adakah begitu juga? Faham tak? Tapi akad tangannya, akad tangan ini memang tidak disunatkan kita akad tangan. Wallahu ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli sallim Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'al muttaqina imama. Allah faqih fid din wa ta'wil Allah min ulama al-madin wa du'at muslihin wal jahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma asrih al-bala wal waba wal fahsy wal munkar wal mihan wal fitan ma syarra ghayr wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.